Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur terhadap segala nikmat Allah, iaitu nikmat iman dan Islam, dengan kita mentaati segala perintah Allah, melakukan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-153 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasulullah SAW masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk terus berjuang, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, yakni kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah SAW itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah lihat sebahagian besar daripada pentafsiran ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mengambil pengajaran daripada peristiwa peperangan Uhud ini. Dan Allah telah gambarkan situasi-situasi yang khusus dalam episod peperangan ini. Dan dalam ayat 193 ini Allah menggambarkan tatkala tentera-tentera muslimin dalam keadaan yang tidak stabil, atau dalam keadaan yang penuh dengan ancaman atau serangan musuh yang menyebabkan barisan tentera muslimin mengalami kekecohan dan mengalami perpecahan, yang mereka tidak lagi mampu untuk bertahan. Lalu sebahagian daripada mereka yang melarikan diri, berundur dan tidak memperdulikan orang lain, termasuklah Rasulullah SAW yang tatkala itu memanggil-manggil mereka agar tidak melarikan diri, bahkan terus berjuang dan berjuang. Dan Allah gambarkan juga apa yang berlaku ataupun akibat yang berlaku, iaitu fa'athabakum ghamman bigham, iaitu Allah telah mentakdirkan berlakunya sesuatu yang mendukacitakan, iaitu kekalahan, iaitu tewas terhadap atau kepada musuh yang menyerang, disebabkan sesuatu yang juga berbentuk gham, iaitu sesuatu yang juga mendukacitakan, iaitu keingkaran terhadap perintah Rasulullah SAW. Maka apakah hikmah berlaku semua itu? Lalu Allah menyatakan pada sambungan ayat ini, likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Bermaksud supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak juga bersedih akan apa yang menimpa kamu. Inilah hikmah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan dan jelaskan kepada kita
dan pastinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Allah memberikan sebab kepada firman-Nya sebelum ini, iaitu walaqad afa ankum, di mana Allah telah memaafkan mereka. Bermaksud Allah telah memaafkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah tentera-tentera yang telah meninggalkan posisi mereka, yang telah mengakibatkan kekalahan ataupun kita katakan dia tidak berjaya tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud itu. Bertujuan supaya kamu, wahai tentera-tentera muslimin, tidak bersedih di atas apa yang terlepas ataupun apa yang kamu tidak berjaya untuk memperolehinya, sama ada kemenangan ataupun harta rampasan perang. Dan tidak juga bersedih di atas apa yang menimpa kamu, iaitu kecederaan dan kesakitan. Kerana sesungguhnya keampunan Allah Subhanahu wa taala itu yang begitu hebat. Keampunan itulah yang telah menghilangkan segala kesedihan dan menghapuskan segala kesakitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan firman-Nya, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui akan segala perbuatan kamu, segala niat kamu dengan sesungguh-sungguhnya. Maka Allah lebih mengenali manusia itu daripada manusia itu sendiri. Dan Allah Maha mengetahui luar dan dalam manusia. Maha suci Allah, tidak terselindung daripada Allah apa jua, walau sekecil mana pun, sehalus mana pun perkara yang cuba diselindungkan, Allah Maha mengetahuinya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas pada kita ayat ini mengajar kita agar memandang keampunan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai suatu nikmat yang begitu hebat dan begitu besar. Kerana mungkin sahaja pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul itu menatijahkan sesuatu yang berbentuk kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah kepada manusia, kepada kita yang melanggar perintahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudi untuk mengampunkan, sudi untuk memaafkan. Maka kemaafan itu sangat-sangat bernilai, yang pasti boleh menghapuskan apa juga kesedihan dan kekalahan akibat daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan kekalahan dalam perang Badar, dalam perang Uhud itu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat yang menyatakan beberapa bentuk kasih sayang Allah setelah Allah memaafkan dan mengampunkan kesalahan mereka itu. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang ke-154 daripada surah Ali Imran ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Yang bermaksud, kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu yang teguh imannya lagi ikhlas. Sedang golongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah.
Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian daripada pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkannya. Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita daripada pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah memaparkan situasi yang berlaku selepas peperangan Uhud, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan selepas itu Allah menurunkan kepada orang-orang yang beriman setelah apa yang mereka alami daripada kesedihan dan kekecewaan dalam peperangan Uhud. Allah turunkan dan Allah jadikan bagi mereka suatu situasi yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenteraman, iaitu rasa mengantuk yang bersangatan, rasa mengantuk yang menguasai diri, yang memaksa mereka untuk bertenang dan berehat dengan sebenar-benarnya. Berehat, tertidur dalam tempoh yang menghilangkan segala kekalutan dan kesedihan mereka. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ini, ketenangan dan keamanan dalam bentuk rasa mengantuk itu, adalah diberikan kepada kumpulan yang tertentu. Maksudnya bukan semua tentera yang mendapat nikmat ini, tetapi bagi kumpulan yang tertentu yang mana mereka ini yang benar-benar ikhlas berjihad, berjuang di medan Uhud, yang sentiasa berusaha mematuhi arahan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai suatu kurniaan terhadap orang-orang yang beriman dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk rasa mengantuk yang menguasai mereka, sedangkan mereka masih lagi membawa senjata mereka dalam keadaan yang sedih dan duka cita. Maka rasa mengantuk tatkala situasi itu merupakan suatu bukti ketenangan atau kerehatan yang sangat diimpikan oleh mereka. Seperti mana dalam suratul Anfal Allah menyebut, idh yughashikumun nu'asa amanatan min. Ingatlah tatkala Allah meliputi kamu rasa mengantuk sebagai suatu keadaan tenang yang dikurniakan Allah. Dan terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud, beliau berkata, an-nu'asu fil qitali minallah wa fis salati minasyaitan. Rasa mengantuk tatkala dalam peperangan itu adalah kurniaan Allah, dan adapun rasa mengantuk tatkala menunaikan salat itu adalah daripada syaitan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abi Talhah, beliau berkata, yang bermaksud, aku adalah salah seorang daripada yang diliputi rasa mengantuk tatkala perang Uhud, sehingga kan pedangku jatuh daripada tanganku berkali-kali. Ku ambil, ku pegang jatuh lagi, dan ku pegang jatuh lagi. Demikian disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memperincikan bahawa rasa mengantuk itu mengandungi beberapa faedah. Yang pertama ialah rasa mengantuk itu berlaku kepada semua tentera muslimin, dan ia menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pasti bagi orang yang beriman, apabila melihat mukjizat itu berlaku di hadapan mata mereka, maka akan bertambahlah keimanan mereka dan yakinlah mereka terhadap bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menguatkan azam mereka untuk terus berjihad dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kehilangan rasa mengantuk yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh tidur dan berjaga malam merupakan sesuatu yang boleh menyebabkan rasa jemu dan rasa lemah serta letih yang tidak berkesudahan. Dan tidur merupakan penawar kepada segala keadaan itu, yang mana tidur akan mengembalikan
kekuatan, mengembalikan tenaga dan mengembalikan kebolehan dan keupayaan untuk terus melakukan apa yang sedang dilakukan. Apakah lagi faedah-faedah bagi rasa mengantuk ataupun an-nu'as ini, insya-Allah akan kita sentuh dalam sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.